Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Ayat ke-11 daripada surah Al-Hajj. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahawasanya ada di antara manusia, hamba-hambanya, orang yang menyembah Allah dengan keyakinan yang separuh-separuh, setengah-setengah, iman yang tidak bulat. Yakni bila dia dalam persembahannya ataupun ketaatannya, dalam masa dia mengabdi diri kepada Allah, taat kepada Allah itu, dia menemui kebaikan, kebajikan, keuntungan dan nasib yang elok, yang baik dalam hidupnya, maka ia tetap akan dalam persembahan ataupun ketaatan kepada Allah dan menganggap agama itu adalah agama yang baik dan yang benar. Jadi yang ini kita akan baca lagi di bawah nanti, bagaimana orang munafik dalam iman mereka. Ya, orang munafik dalam iman mereka bukan sungguh-sungguh beriman kepada Allah, tetapi mereka dalam sejarahnya kita sedia maklum bahawa orang munafikin ini adalah orang yang oportunis, orang yang mencari peluang. Mereka beriman pun kerana terpaksa, bukan beriman pun. Sejarah munafik bermula dengan kemenangan Badar. Sebelum Badar mereka masih lagi kafir, dan Badar itu berlaku tahun yang kedua Hijrah, bulan Ramadan. Jadi sebelum Badar itu mereka dengan sikap kafir mereka lah, tak mau beriman. Tapi bila Islam menang di Badar, jadi kejutan kepada orang-orang kafir yang ada di Madinah itu, ya, yang diketuai oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Jadi kalaulah setahap Abu Lahab dan 1000 orang tentera boleh dikalahkan, kita yang ada di Madinah ni tak boleh bertahan. Kalau kita nak hidup, kita kena beriman lah, kita kena pura-pura beriman. Jadi selepas perang Badar, bila Islam tu jadi kuat, barulah datang pura-pura ni. Mekah tak ada orang munafik. Mekah ada orang Islam kafir. Sama dia nak Islam atau dia nak kafir, itu saja yang ada pilihannya. Siapa yang Islam, maka dia akan menghadapilah segala pancaroba, penderitaan dan rintangan. Dan siapa yang kafir, dia akan senang lenanglah dengan kekufurannya. Tapi bila sampai di Madinah, apabila Islam memerintah, dan di sana ada pula golongan yang kafir, yang maknanya belum lagi Islam, dan sebahagiannya melihat perkembangan apabila didapati Islam menang di dalam peperangan Badar. Mereka ni rasa bahawa untuk kesinambungan, untuk keselesaan hidup di Mekah, di Madinah itu, ya, keselesaan hidup di Madinah itu, mereka perlu pura-pura beriman supaya mereka dianggap sebahagian daripada masyarakat, majoriti ataupun masyarakat yang memerintah. Nak kata majoriti pun tidak juga, tetapi masyarakat yang memerintah. Jadi dia pura-pura lah beriman. Gitu. Imannya tak kuat mana pun. Ya, memanglah tak kuat pun. Sebab apa? Dalam hati mereka ada kekufuran. Jadi kalau pun mereka ini bersama Islam itu, kalau sekiranya, ya, maknanya ada keuntungan-keuntungan. Dalam sejarah, munafik ini suka belot separuh jalan. Ya, dalam peperangan Uhud misalnya, pergi sekali ke Uhud separuh jalan. Ya, separuh jalan mereka kata, buat apa kita mendedahkan diri kepada kebinasaan?
elok kita duduk di Madinah, tiba-tiba kita dikerahkan untuk pergi ke Uhud, mencari bala, mencari mati je kita ni. Sepatutnya kita bertahan di Madinah ni. Ini mengikut ragam orang-orang muda lah ni. Orang muda-muda ni tak sangat perang di Uhud. Jadi kita ni dah ikut ragam orang muda-muda, ya tak? Padahalnya keputusan itu keputusan syura. Orang munafik ni dia boleh maknanya berbunyi lagi. Dia boleh berbunyi lagi. Jadi ini semua mengikut ragam budak muda ni. Mau kita balik, tak ada gunanya kita pergi ke Uhud ni. Jadi dia berjaya mempengaruhi 300 orang, menyebabkan tentera Uhud berkurangan lah 300 orang. Itu pesen orang munafik. Tabuk misalnya, mereka tak ikut serta dalam peperangan yang penting, ya, yang melibatkan persempadanan, yang melibatkan ancaman Rom, ya, di sempadan. Juga mereka, ya, tidak ikut serta misalnya. Mereka mewujudkan Masjid Dirar misalnya. Kan, Masjid Dirar makna masjid yang tujuannya untuk memudaratkan perpaduan orang Islam misalnya. Jadi ini antara kerja-kerja orang munafik ini tadi, ya. Untuk maknanya sebenarnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat ini turun sempena usaha mereka untuk merangsang orang Quraisy memerangi Islam dalam peperangan Ahzab. Mereka rancang dengan Yahudi untuk pergi berjumpa dengan orang-orang Quraisy agar merangsang Quraisy memerangi umat Islam. Maka berlakulah apa yang disebut sebagai peperangan Ahzab. Jadi usaha itu dimulakan oleh orang munafikin dan orang-orang Yahudi, merangsang orang-orang kafir Quraisy untuk masuk peperangan yang ketiga. Setelah Badar, setelah Uhud, maka timbullah Ahzab, ya. Jadi begitu keadaan mereka, dan masa perang mereka tidak ada, tapi bila harta rampasan perang sudah kelihatan, mereka ada. Ya, masa perang demo tak ada. Bila harta rampasan perang ada, demo ada. Pasal nak bahagi-bahagi ni, jadi demo nunjuklah muka. Masa perang Ahzab tu demo dari jauh je, tengok je, ya tak? Bila mana, ya, ada peluang untuk boleh dapat harta rampasan perang, demo pun datang, nunjuk muka lah. Kami ada, bukan tak ada, ya tak? Bukan tak ada, kami terlibat sekali, ya. Jadi golongan munafikin ini ialah golongan yang dikatakan man ya'budullaha ala harfin, menyembah Allah bukan sungguh-sungguh, ya tak? Bukan dengan keyakinan yang sepenuhnya, bahkan dengan separuh-separuh, ya, tidak bulat. Dan kalau ada dapat keuntungan-keuntungan, di sini disebut perkataan khair. Wa in asabahu, ya, wa in asabahu khairun, ya tak? Wa in asabahu fa in asabahu khair. Khair di situ ialah kebaikan duniawi, ya, kebaikan duniawi. Itma'anna bih, akan tenanglah hati mereka untuk terlibat. Ya, kalau dapat itu, dia dapat ini, dia mendaklah. Kalau tak dapat, tak ndak katanya. Itu pesennya, ya, opportunis bahasanya, ya, nafi'i, orang Arab panggil nafi'i, ya, nafi'i, orang yang nak manfaat je. Orang yang tak manfaat dia panggil nafi'i, ya, nafi'i. Arab kata nafi'i, orang putih kata opportunis, orang yang mengambil kesempatan daripada agama ni. Dia bukan tak sangat agama, tapi lebih kepada mengambil kesempatan je, ya, lebih kepada mengambil kesempatan. Ini golongan yang disebut sebagai al-munafiqin, ya. Tapi riwayat yang kedua mengatakan ialah kelompok-kelompok Badawi, kelompok Badawi yang datang untuk masuk Islam dan hatinya masih goyang lagi, ya, hatinya masih goyang lagi, tak bersungguh-sungguh, ya. Kalau kita di sini, ya, orang asli lah, kan, sekali masuk dapat 50, kan, masuk kali ketiga tak dapat lagi, itu yang keluar tu. Jadi dia keluar Islam 4 kali, masuk 3 kali. Masuk sekali dapat RM50. Keluar pula, datang lagi pendakwah, ya.
Masuk balik dapat 50 lagi. Yang kali 50 tu masuk tak dapat lagi 50. Yang kali yang ketiga masuk tak dapat lagi 50. Dah dia keluar dah. Itu masuk 3 kali, keluar 4 kali katanya. Jadi lebih kepada nak mencari untung je, bukanlah nak sangat kepada agama. Tapi tak salah demo lah. Kadang-kadang tak ada follow up ya, tak ada tindakan susulan. Setelah masuk Islam mereka terbiar, ataupun maknanya kita kata budaya mereka, diri mereka yang tak kuat. Jadi Badawi pun ada juga di kalangan ahli Badawi itu yang begitu. Dalam surah ini, dalam surah Al-Hujurat nanti, ini surah Al-Hujurat ini kita kaji dahulunya, ada mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Telah berkatalah orang-orang Arab Badawi kepada Nabi, amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, sebaliknya hendaklah kamu kata kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, sebab iman tu belum masuk kuat, terhunjam, tersemat, belum kuat tersemat dalam hati-hati kamu, ya tak? Walam, dikatakan dikatakan lam tu'minu walakin qulu aslamna. Untuk masuk Islam senang sebab syahadah, dengan mengucap syahadah boleh dah masuk Islam. Tapi walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk lagi dalam hati kamu, ya tak? Belum cukup kuat lagi dalam hati kamu. Begitu. Jadi Arab Badawi ni pun begitulah, ya. Arab Badawi ni begitulah, maknanya tak kuat mana lagi, ya. Jadi mereka itu opportunis juga. Opportunis maknanya nafi'i, maknanya mereka mengambil kesempatan dan peluang daripada Islam ni. Apa ong ke tak ong, ya, bahasa orang Cinanya ong, ya. Ong ke tak ong ke, ya tak? Dapat ke tak dapat apa-apa, ya, daripada Islamnya, ya, Islamnya mereka, ya. Ini antara yang disebut, ya, dalam muka surat 352 ni, ya. Akan tetapi katanya apa, apabila terjadi sebaliknya, jika ditimpa musibah, fa in wa in asabathu fitnah, anaknya meninggal ke, ya, tiba-tiba maknanya kambingnya mati ke dan sebagainya, tak jadi tanamannya ke, itu dipanggil fitnah. Fitnah ni dalam Quran ada 3 makna. Satu, fitnah dengan makna tuhmah. Tuhmah tu fitnah juga, tanpa asas. Orang Melayu kata tuhmah, ya tak? Tuhmah tu sebenarnya bukan juga Melayu. Tuhmah tu adalah Arab, ya. Nabi ada kata tuhmah ni, Nabi kata la taqifu mauqifat tuhmah, jangan duduk di tempat yang kamu kena tuhmah. La taqifu mauqifat tuhmah, jangan duduk di tempat yang nanti kamu kena tuhmah. Katalah kita pergi Kuala, kita pun berdiri depan kedai 4D. 4D tu 4 digit, ya. 4 digit tu nombor ekor, ya. 4 digit nombor ekor kan. Jangan duduk berdiri situ. Sudah nikam juga rupanya. Bukan ke ngaji pondok tu, nikam pula. Tak pasal je. Apa duduk situ, ya tak? La taqifu mauqifat tuhmah, kata Nabi. Jadi tuhmah pun fitnah. Yang kedua, fitnah juga dengan makna ujian, ya. Yang kedua, fitnah juga dengan makna ujian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, ya. Takutlah kamu akan fitnah yang tidak menimpa hanya orang-orang yang zalim sahaja. Jadi ujian pun juga dengan makna fitnah, ya. Ujian juga dengan makna fitnah. Dan ketiga, fitnah juga dengan makna laknat. Dalam Quran, fitnah juga dengan makna laknat Allah ke atas, ya, ke atas sesuatu kaum itu, ya. Laknat itu makna kutukan, kutukan Allah ke atas sesuatu kaum, itu juga dikatakan sebagai fitnah. Jadi nak apply, nak gunakan makna yang mana satu, makna ujian ke, makna tuhmah ke, makna laknat ke, yang itu kita kena tengok siyaq ataupun konteks ayat, ya. Kita kena tengok konteks ayat. Siyaq maknanya Arab panggil siyaq ataupun konteks ayatnya. Konteks ayat di sini ialah kita kata yang berupa ujian hidup,
Di sini bukan tuhmah, di sini bukan laknat, di sini ialah ujian hidup. Bila ditimpa ujian, misalnya bila diajak berperang, mulalah orang munafik ni, mulalah dia mau berubah, mulalah mencari alasan. Bila dia ajak buat kerja lah, bila dia ajak buat kerja kan, mulalah are sesaja. Bila letakkan tarikh, Masya Allah ya tak? Bila letakkan kerja tu dah cenderoyong ya tak? Jadi maknanya di situ are jadi mencari apa yang boleh menjadi alasan. Ini orang munafik punya fi'il. Orang munafik punya fi'il ya tak? Jadi dikatakan bila terjadi sebaliknya, bila ditimpa dengan maknanya fitnah, ya, dan ditimpa musibah dan cobaan yang mengecewakan, yang membawa kerugian material bagi dirinya ataupun bagi orang yang disayanginya, isterinya meninggal ke, anaknya meninggal ke, maka cepat-cepat inqalaba ala wajhi, cepat-cepat berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang di sini mungkin kita kata murtad, mungkin juga kufur. Ya, kalau orang tanya apa bezanya, sama je lah kufur dengan murtad, cuma beza sedikit ialah murtad maknanya dia pernah masuk Islam. Ya, itu yang dikatakan murtad, dia pernah masuk Islam, lalu terkena sedikit ujian, susah sikit hidupnya, tak ada pembelaan dari kita, dia dah masuk Islam, kita pun tak bela dia. Bangsa dia yang asal memanglah tentu tak bela dia, boykot dia dan sebagainya. Kita pula tak ada juga membela dia ya. Jadi mulalah kita kata dia balik ke belakang ya tak? Jadi boleh jadi makna inqalaba ala wajhihi itu maknanya boleh kias kepada murtad pun boleh kias kepada kekufuran pun boleh. Ya, kias kepada kekufuran, balik ke belakang dan mempermasalahkan pilihannya kepada keyakinan dan agama yang dianut. Maknanya silap pilih lah, patutnya tak pilih agama, tak pilih perjuangan Islam, patutnya pilih perjuangan kebendaan. Ni pilih perjuangan Islam ni susah jadi hidup, tak dapat projek itu, projek ini, tak, kena pangkah sesaja, tak. Jadi oleh kerana itu mulalah dia tak, mencari balik yang asal, iaitu perjuangan kebendaan, ya, perjuangan kebendaan. Jadi ini disifatkan sebagai orang yang ya'budullaha ala harfin, orang yang sembah Allah di pinggir-pinggiran. Dia kalau kita sungguh kasihkan Allah, sayangkan Allah, betul-betul sembah Allah, kita sanggup susah. Ya, kita sanggup susah. Dengan Allah ni kita sanggup susah. Lahirlah Bilal, Sumayyah, Ammar, Khabbab, orang yang sanggup susah dengan Islam. Ya, orang yang sanggup susah dengan Islam. Jadi orang yang tak pernah rasa susah ni masuk Islam, dia ni sebenarnya, ya, kalau tak betul caranya, kalau tak diasuh dan dididik, dia membawa pula beban, liability kepada Islam ni. Sebab itulah orang yang bersama Islam masa susah dengan orang yang bersama Islam masa senang lain. Ya tak? Yang banyak buat kecoh dalam peperangan Hunain ialah orang yang masuk Islam masa senang, yang jadi kelang kabut Hunain tu. Walaupun asalnya Hunain itu jumlah kita ramai, jumlah kita paling ramai dalam peperangan, dalam sejarah peperangan Hunain, jumlah kita paling ramai. Tapi oleh kerana mereka masuk Islam dalam keadaan senang, tak merasai masa susah, jadi bila bertembung dengan maknanya serangan musuh yang tiba-tiba berlaku, ya, sebab masuk je Hunain tu, tengok-tengok musuh tak ada, demo pun seronok lah. Musuh tak berani, bilangan kita ramai, tengoklah mana ada seorang pun tak ada. Tiba-tiba dihujani oleh panah-panah, lembing-lembing, tombak-tombak. Kelang kabut. Wa yauma Hunain iz a'jabatkum kathratukum, pada peperang Hunain kamu rasa takjub dengan bilangan kamu yang ramai. Iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, walhalnya bilangan yang ramai tu, yang tak ada kualiti tu, tidak memberi guna kepada kamu sedikit pun. Falam tughni ankum syai'a wa daqat
alaikumul ardu bima rahubat. Tiba-tiba kamu rasa bumi ni sempit, rasa Mekah tu dekat, makna demo pakat lari dah sampai Mekah. Jauh tu 8 km kan, lari tu langkah 1000 kata orang ya. Langkah 1000 ya. 1000 tu kira paling banyak lah zaman tu. Zaman tu kan ampun patik pun beribu-ribu kan maknanya. Jadi 1000 ya, langkah 1000. Wa daqat alaikumul ardu bima rahubat. Berasa sempitlah bumi tu. Padahalnya luas tu, Hudaibiyah tu luas. Ya, Hudaibiyah tu luas. Ya, terbuka ya, luas, tapi rasa sempit. Lantaran takutnya tadi dengan tombak-tombak musuh dan panah-panah. Thumma wallaitum mudbirin. Kamu berpaling daripada perang, lari, tak tengok ke belakang dah. Ada yang sudah dah sampai ke Mekah 8 km. Ya, dipacu kuda dengan untanya tu, tak tengok belakang dah. Ya tak? Jadi maknanya di situ, ini kualiti orang yang masuk Islam masa senang. Tahu je lah kan, dia tak pernah diuji. Tentulah berbeza dengan orang yang masuk Islam masa susah. Ya, tu. Apa kata Ustaz Muttalib Ma'ruf ya? Orang datang masa dah siap, kata. Kata Ustaz Muttalib Ma'ruf ya, orang datang masa dah siap. Cuma orang datang masa kita mula-mula buat dulu, kata ya. Tahu kan macam mana susahnya kita buat Yayasan An-Nahdah di Kubang Semang tu ya. Orang datang masa hotel dah ada ya. Cuma masa bendang kemarin ya. Masa bendang kemarin ya. Masa tengah berperang orang kampung ya. Jadi begitulah kualiti yang tidak sama ya. Dan di sini dikatakan bahawa mereka cepat-cepat berbalik ke belakang dan mempermasalahkan pilihannya kepada keyakinan dan agama yang dianutnya. Jadi ibarat orang yang masuk gelanggang, bukan masuk gelanggang, datang gelanggang, duduk di tepi je, tengok siapa pasangan dia kan. Kalau tengok pasangannya tinggi pula ya, besar pula, dia pun mula ngedor ke tepi balik ya. Orang-orang yang demikian itu akan mengalami kerugian, khasirat dunya wal akhirah ya. Rugilah mereka di dunia, tak dapat apa, tidak dianggap sebagai mujahidin, tidak dianggap sebagai mukhlisin ya, tidak dianggap sebagai muttaqin ya, tidak dianggap sebagai wa'amilus solihat, orang yang beramal soleh, tidak. Mereka tidak dianggap sebagai mujahidin, mereka tidak dianggap sebagai ya amilus solihat, mereka tidak dianggap sebagai orang yang sabirin, orang yang mukhlisin, orang yang syakirin. Mereka tak ada masuk dalam itu semua. Dan apatah lagi di akhirat, di antara senarai dosa besar kan, tawalla yauma zahfi, di antara senarai dosa besar ialah berpaling ketika hari peperangan. Masa orang tengah kelam kabut berperang ya tak, nak memenangkan Islam, masa itulah pula dia berpaling. Jadi di antara dosa besar tawalli yauma zahfi, iaitu berpaling pada hari di mana orang sepatut mara ke depan, tiba-tiba dia berpaling ke belakang ya tak? Nah, jadi dikata apa di situ, ternyatalah dia rugi di dunia dan juga di akhirat. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, adalah orang munafik, orang yang keadaan dunianya menjadi baik, usahanya berhasil, maka dia pun tekunlah beribadah. Maknanya waktu yang selesa, waktu yang damai, ya, maulah dia beribadah kepada Allah. Bila susah, bila ditimpa sakit, berubah keadaan dia ya tak? Ya, berubahlah keadaan dia. Jadi katanya, akan tetapi jika ia gagal dalam usaha duniawinya, bisnes tak jadi dan sebagainya ya tak? Musibah menimpa kebunnya dan sebagainya, maka dia berbalik, tak mau lagi beribadah, dan luntur imannya dan kepercayaan. Jadi kita tak bolehlah memiliki iman yang sebegini ya. Kita sebenarnya lagi diuji, lagi meningkat iman kita ya. Lagi diuji, lagi meningkat iman kita, sebab yang tulen itu ialah yang tahan uji. Emas yang tulen tak takut api ya.
ya, emas yang tulen itu pepatah Cina lah. Ya, emas yang tulen tak takut api. Yang takut api ni Zulian lah. Zulian emas ke? Ya. Jadi risau lah sikit dengan api ya tak? Risau, saya pun tak tahulah ya. Jadi maknanya di situ orang yang tulen ya, imannya, ujian itu diterimanya ya, ujian itu diterimanya sebagai peluang untuk mengangkat martabat ya. Ujian itu diterima sebagai peluang untuk mengangkat martabat. Jadi datangnya puasa suatu ujian. Jadi apakah dia terima ya puasa itu dengan senang hatinya ataupun berubah hayam mukanya. Wa minan nasi may, ya, dikatakan dalam ayat itu, fa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Ya, sekiranya wa in asabathu fitnah, kalau sekiranya ya, wa in asabathu fitnah, kalau puasa itu mulalah kalau orang yang tak kuat imannya, maka berubah hayam mukanya, susah hati penuh rasanya ya. Susah hati penuh rasanya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kadang-kadang ya, ini kadang-kadang tertanam pada anak-anak kita pun ada juga perasaan itu. Sebaliknya bagi orang yang beriman ya, ujian itu peluang mengangkat martabat. Jadi datangnya musibah itu diterimanya dengan senyuman, datangnya ujian pun diterimanya dengan senyuman, datangnya beban-beban ketaatan pun diterimanya dengan senyuman. Bahkan inilah peluang untuk dia maknanya mendekatkan dirinya dan membuktikan kasih sayangnya kepada Allah. Kalau betul kasih sayang lah, kita yang berkasih sayang ni ya, susah kita untuk isteri dan anak kita itu ya, tidak kita ungkit-ungkit, bahkan kita rasa bahagia dengan kesusahan itu ya, kita rasa bahagia dengan kesusahan demi ya kasih sayang kita kepada isteri dan anak-anak. Dan di hujung daripada pengorbanan itu adalah kebahagiaan ya, di hujung daripada pengorbanan itu adalah kebahagiaan. Kalau kita tengok orang dahulu sanggup membuka hutan belantara kan, sanggup membuka hutan belantara untuk memulakan kehidupan. Kira susahlah hidupnya dengan duri, dengan nibungnya, dengan apa segalanya ya tak? Tapi di hujung daripada pengorbanan itu adalah kebahagiaannya. Maka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak dapatkan saadah ya, nak dapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maknanya kita kena bersedia menerima kesusahan. Bahkan kesusahan itu diterima sebagai peluang untuk mengangkat martabat. Contohnya puasa lah ya tak? Puasa sebagai suatu maknanya suatu peluang untuk mengangkat martabat. Jadi selagi ada lagi perasaan lapar, dahaga, maknanya tak sampai lagi lah, tak sampai lagi tu ya. Maknanya kalau ada lagi rasa menderita, itu rasa tak sampai lagi. Sebaliknya rasa bahagia, rasa gembira, tunduk patuh, sami'na wa ata'na, sehingga hilang dah perasaan derita, lapar, dahaga tu ya, rasa bahagia dengan puasa tu, itu sampailah kasih sayangnya dengan Allah ya, tercapailah kasih sayangnya dengan Allah. Jadi nak dapatkan maqam fana tu, nak dapatkan maqam fana tu, yang itu tu ya, sebelum yang itu tu ya, kita masih lagi abrar, masih lagi abrar, belum lagi arifin ya tak ya, belum lagi arifin ya. Taib. Jadi katanya apa adalah orang-orang munafik, orang yang keadaan dunianya menjadi baik. Dikatakan di sini bahawa kalau dunianya baik, dia pun tekunlah beribadah. Kalau menerima musibah cubaan, mulalah dia meninggalkan ibadah, lunturlah imannya. Itu satu riwayat daripada Abdul Rahman ibn Zaid. Riwayat yang kedua ialah Al-Awfi, bahawa katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita ada di antara golongan Arab Badawi, dalam Quran disebut Al-A'rab. Minta maaf ya, qalatil A'rab. Kalimah A'rab disebut ya. Kalimah A'rab adalah maksud Badawi, A'rab. Tapi kalau Arab, Hadari ya. Kalau kalimah Arab itu Hadari, kalau A'rab Badawi. Bezanya adalah golongan Badawi ini adalah golongan yang berpindah randah, yang tak ada kerajaan, yang mengikut adanya ayo ya, adanya ayo adalah dema. Pasal nak bawa kambing dema, nak bawa diri dema. Jadi dema adalah masyarakat nomad ya tak ya, masyarakat yang berpindah ya. Kalau masyarakat asli dulu dia berpindah-pindah dulu sebelum ada RPS
rancangan penempatan semula, ya tak? Nama kalau RPS Dala ke Kemar ke RPS apa lagi, ya, di situ dah disediakan api airnya. Apinya pakai solar, ya, apinya pakai solar. Masa saya pergi ke RPS Dala tahun berapa, ya, 1984. Ustaz jangan terkejut, dia orang ada api air, apinya pakai solar, tu je. Atas rumah panjang tu, dia punya tu receivernya ke apa benda kan. Jadi maknanya di situ solar tu tenaga daripada Sweden, ya tak? Solar tu tenaga daripada Sweden. Jadi itu RPS. Tapi sebelum adanya RPS, rancangan penempatan semula, demo berpindah randah lah. Jadi Badawi ini adalah kelompok yang disebut orang yang berpindah randah mengikut adanya air dan juga padang ragut. Hadari adalah yang tinggal setempat yang sudah ada kerajaan, ya, yang sudah ada kerajaan. Macam kita katalah Hijaz, itu Hadari. Kita katalah contohnya Hadramaut, itu Hadari. Kita katalah contohnya Ghassan, Himyar, itu Hadari. Najdi, itu Hadari. Maknanya ada demo setempat, ya, demo setempat. Jadi kelompok Badawi ini disebut dalam Quran disebut A'rab, qalatil A'rab, ya. Kalau yang bukan Hadari, yang bukan Badawi, iaitu yang sudah maju, yang ada kerajaan, dia tak ada A'rab, dia panggil Arab je. Ain Ra Ba, Arab, ya, Arabi. Jadi katanya semangat keagamaannya ditentukan oleh nasib untung, malang mujur, ya, malang mujur. Yang ni maknanya kita kata untung rugi, ya, untung rugi dalam kehidupan sehari. Tengoklah katanya, kalau asyak rokok sampai, asyak rokok, disebut asyak rokok, tak? Tengoklah katanya, kalau asyak rokok sampai, sampailah kami katanya. Tuan-tuan, nak buat kuliah subuh supaya demo semayang subuh, kena buat jamuan sebelum subuh. Di atas pada Bukit Cermin, Kampung Perah, atas Kampung Perah, kan? Nak biar demo boleh semayang subuh, kan? Khabar kan ada jamuan sebelum subuh, datang ni makan sebelum subuh tu, barulah demo semayang subuh. Ya tak? Agamanya itulah kekuatan moral agama, ya. Itulah kekuatan moral yang boleh ramai hidup surau-surau tu, pasal moral agama. Aku ke moral aja sepanjang tahun biar ramai surau. Jadi standardnya sama dengan Kampung Perah. Ya, jadi maknanya dia begitu gamaknya. Itu orang Melayu ni, ya Allah, ya tak, kena jaga perutnya, ya Allah, ya tak. Jadi kalau ada makan ramai, sebab tu malam Jumaat ramai surau masjid. Kenapa? Selalu lepas baca Yasin ada jamuan. Ya tak? Jadi pesen kita kopi tu, ya, mana ngira kan, kena buat jugalah. Nabi sendiri pun dakwah nyembelih kambing. Ajar orang datang rumah, dah habis demo makan, demo pun cari tiang nyando, cari dinding nyando. Nabi pun mulalah berucap. Bila Nabi berucap, demo pun ngimbau. Ngimbau tu maknanya demo pun lari, ya tak? Itu yang Tuhan kata, fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Mu'ridin ke mu'ridun? Mu'ridin, ya. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Kita dah ada Quran jalan ni, senang sikit. Tak payah dibuka. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Ustaz Fahmi Zamzam, ya. Itu kamus berjalan bagi arwahnya Ustaz Derang. Ustaz Derang, Ustaz apa nama? Ustaz Nikmat. Ustaz Nikmat Yusof Derang. Dia sebut Ustaz Fahmi Zamzam tu kamus berjalan, ya. Kalau Ustaz Nikmat Yusof sangkut perkataan ini apa makna dalam bahasa Arab, dia pun rujuk pada Ustaz Fahmi Zamzam. Ustaz Fahmi Zamzam. Ustaz Fahmi Zamzam ni An-Nadawi. An-Nadawi ni pasal dia mengaji di Lucknow. Dia mengaji di Nadwatul Ulama Lucknow, Uttar Pradesh. Tempat pengajian yang diasaskan oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi, ya, Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi. Saya hampir pergi sana. Tiba-tiba datang tawaran Saudi, langsung tak jadi pergi sana. Jadi maknanya di situ tuan-tuan akan kita akan dapati bahawa dia berada di Uttar Pradesh ni, utara India. Tapi Lucknow ni maknanya kita kata Nadwatul Ulama ni semua orang bercakap Arab.
dalam tu, ya, semua orang bercakap Arab dengan fasihnya, ya, maknanya kita duduk situ pun memang tak ada cakap Melayu lah, kita cakap Arab. Jadi siapa ya kalau di kawasan kita ni dulu, Ustaz Abdul Qadir Qahar, dah arwah dah, Ustaz Qadir Qahar. Kemudian ada seorang lagi yang PhD doktor di UIA, Ustaz Sayuti, Ustaz Sayuti Abdul Manas. Ini antara produk Nadwatul Ulama. Saya tak pasti sekarang boleh pergi ke tidak, tapi saya punya saranan kepada adik-adik yang muda-muda, kalau dapat pergi situ, Masya Allah, bahasa Arabnya, penguasaannya Masya Allah, ya tak? Ada Sofi ke, ada adik Mursyid ke, Zulkarnain ke, nak pergi ke sana, memang situ satu tempat yang cukup baik, ya, insya-Allah. Dia punya hall tu boleh muat 3,000 tapi bawah tanah. Kita turun bawah, ya, hall tu muat 3,000 tapi bahagian bawah tanah. Maknanya atas college pengajian, bawah tu ada hall, ya tak? Itu dia. Jadi Maulana Abdul Hasan Ali Nadawi ni dah tak adalah, arwah dah. Dia ni keturunan Quraisy. Anaknya ada lagi, ya, anaknya ada lagi. Nah, ini contoh-contoh tempat lah, jangan jadi rambang mata pula ke mana nak pergi, ya tak apalah. Yang penting sambung mengaji, ya. Jangan cukup yang ada, ya, teruskan pengajian, ya tak. Jadi balik cerita kita ni di mana, ya? Pasal apa jauh ke situ larinya? Tadi ayat tadi kata apa, ya? Mu'ridin. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapalah mereka ini berpaling dari tazkirah, lari daripada tazkirah. Jadi dah buat jamuan tadi. Jadi di situ lebihnya orang asli. Orang asli kita buat jamuan, bila kita bagi pengajian, dia tak lari, dia duduk. Jadi kena banyak bawa jamuan, ya tak? Baru jadi, tak? Baru jadi. Dan strateginya saya nampak, kalau kita saja-saja nak pergi susah. Kita kena buat kebun tepi perkampungan dema, kita kena buat macam satu industri tepi perkampungan dema, kita kena buat sesuatu lah tepi perkampungan, kebun kita tu biar dema kerja. Kemudian ada masanya kita pula pergi ke dalam tu untuk dakwah dan untuk pengajaran dan sebagainya, ya tak? Saya nampak itu di antara caranya. Kalau kita nak purposely pergi kopi tu, Allah, cinta rasanya, ya. Tapi kalau kita ada kebun sebelah perkampungan demo tu, gaharu ke kebun apa ke kita buat, lain sikit, ya tak? Semangatnya tu. Jadi demo pun boleh kerja di kebun kita, kita pun boleh maknanya berdakwah secara berterusan dengan mereka. Itu antara strategi lah yang boleh kita buat supaya dapat, ya, berterusan dengan demo, ya tak? Kalau nak harapkan 2 minggu tu renti ke lah katanya, ya tak? Tengoklah kata, kalau asyik rokok sampai lah katanya, tak? Jadi katanya pada situ, ya, jika setelah memeluk Islam kehidupannya menjadi baik, tanamannya melimpah hasilnya, ternaknya membiak, isterinya hamil, melahirkan anak lelaki pula tu. Jadi ong lah kan. Dia ada tabiat masyarakat jahiliah tu begitu. Sehingganya kalau diberitahu bahawa isterinya melahirkan anak perempuan, berubah air muka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha iswaddat wa huwa iswaddat wajhuhu, tak ada wajah, ada je wajhuhu fa huwa kadhim. Wajhuhu muswaddah fa huwa kadhim. Kadhim ni maknanya marah lah, tak termasuklah Kazim Elias, tak termasuk, ya. Jadi maknanya di situ bila diberitahu kepada orang yang isterinya dah selamat bersalin, alhamdulillah, ya, leganya. Tapi bila dikabarkan anaknya perempuan, berubah, dikatakan wajuhuhu muswaddah tu maknanya hitam legam mukanya, cukuplah maknanya hilang serinya. Fahuwa kadhim, dalam keadaan dia menahan marah. Begitu, ya, dalam keadaan dia menahan marah, ya tak? Nasiblah nama orang itu buat macam mana, ya tak? Jadi maknanya di situ kita kata bahawa bagaimana cukup tak gemuknya dia anak perempuan sampai sanggup bunuh, ya tak, anak perempuan ni hidup-hidup, ya. Jadi kalau dapat anak hamil pula anak lelaki, ong lah, ong, ya, maka ia akan berkata, inilah agama yang benar. Memang betul dah kami pilih Islam ni. Memang Islam ni agama memang bawa bagus punya, ya. Tapi bila kena uji, mulalah, ya, mulalah. Jadi itu orang yang menyembah Allah di tepian gelanggang, tidak sungguh-sungguh lagi, ya. Orang yang hanya boleh disebut aslamna, belum lagi amanna, ya tak? Imannya pun belum kukuh lagi. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ya.
Ayat tu dalam surah Hujurat nanti, ya, hujungnya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang yang benar-benar beriman ialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasul dan tidak ada ragu-ragu, lalu mereka berjihad dengan harta mereka dan diri mereka fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun, itulah yang benar, ya. Inilah agama yang benar katanya. Akan tetapi jika sebaliknya yang terjadi, maka ia menyesal, bebalnya dia memeluk Islam. Apa yang dapat? Kata dia, ya tak? Anak tak menjadi, isteri tak mau melahirkan, tanaman habis semua, tak ada, hidup susah. Jadi dia cakap begitu. Ia akan menyesal yang menurut anggapannya dialah yang membawa nasib buruk itu, ya, iaitu Islamlah yang membawa nasib buruk itu. Inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Demikianlah Allah mewahyukan ayat di atas kepada Rasulnya, nak ngabarkan kualiti umat. Bukan semuanya, ya, tak berkualiti. Ada di antaranya yang sembah Allah di tepian-tepian gelanggang itu tadi. Jadi Allah menyindir orang-orang yang imannya mengambang. Mengambang ni maknanya tak kuat, tak kukuh, tak mantap, ya, seperti orang Badawi yang diceritakan oleh Ibnu Abbas tadi, ya. Sebaliknya ayat 14 dan ayat, ya, 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannat. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sadaqallahul azim. Jadi sebalik daripada orang yang menyembah Allah di pinggiran, di tepian-tepian, ya, tidak bersungguh-sungguh, ya, tidak sepenuhnya, sebaliknya adalah orang yang dikatakan orang yang amanu wa amilus solihat. Dia beriman lalu diiringi imannya dengan amal, ya, dia beriman lalu diiringi imannya dengan amal. Jadi iman tidak boleh semata-mata, ya tak, ma waqara fi qalbi, dia mesti wasaddaqahul amal. Iman tak boleh semata-mata ma waqara fi qalbi, apa yang terhunjam dalam hati tak cukup, mestilah wasaddaqahul amal, mestilah ditasdiq, mestilah dibenarkan dengan amal, ya, mestilah dibenarkan dengan amalan. Wasaddaqahul amal, dibenarkan dengan amalan itu tadi. Jadi maknanya di sini kalau ada iman tanpa amal, kasyajaratin bila samarin. Itu ilmu, ya. Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila kasyajaratin bila thamarin, bukan bila sterin, ya tak? Kawan-kawan yang mengaji Arab tu disebut begitulah, ya tak? Al ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal samalah seperti pokok yang tak ada hasil. Arab panggil kasyajaratin bila thamarin. Samar tu ialah buah samar, ya tak? Syajarah tu pokok. Tapi dia ubah sikit, ya, dia kata al ilmu bila amalin kasayyaratin bila sterin. Sayyarah tu maknanya kereta tak ada sterin, ya tak? Ilmu tanpa amal sama seperti kereta tak ada sterin, ya tak? Jadi ilmu waw ni bukan au, ya, waw dia tak sama dengan au. Au tu atau, boleh pilih option. Tapi kalau waw dia tak pilih, dia sekali, ya, dipanggil mutlaqil jam'i. Mutlaq al-jam'i, dihimpunkan secara mutlak, tak ada syarat, tak ada syarat-syarat, mesti dihimpunkan. Iman dengan amal mesti dihimpunkan, ya. Tak boleh kita pegangan, tak boleh kita buat satu pegangan yang penting iman di dalam, ya, tak semayang pun tak apa, yang penting iman. Tak maunya. Dia sebut amanu wa amilus
solihat. Tak boleh pula kopi tu. Ya tak? Tak apalah. Ini kalau tak pakai tudung pun, yang penting di dalam. Dia beralasan kopi tu. Kalau esok pergi ke market, pakai rupa pakaian orang penan. Bila orang tegur, apa you ni pakai rupa pakaian orang penan? Tak apa, yang penting iman di dalam. Boleh buat tak? Boleh buat tak kopi tu ya? Tak akan buat, tak berani buat pakai rupa orang penan. Tahulah selampit je tak? Jadi sebenarnya iman bukan semata di dalam, dia wasaddaqahul amal. Dia mesti dibuktikan dengan amal. Apatah lagi cerita tentang iman, dia mesti sertai dengan wa amilus solihat. Jadi orang yang begitu sifatnya, Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Innallah yudkhil. Apa beza di antara yudkhil dengan yadkhul? Yadkhulu ia masuk. Yudkhil dengan kan. Penambahan dengan kan. Mana ada penambahan dengan kannya? Barisnya tu. Kalau masuk yadkhul, kalau memasukkan yudkhil. Allah, macam mana nak hafal? Hafalnya af'ala yuf'ilu. Dia punya sifirnya, timbangannya ialah af'ala yuf'ilu. Adkhala yudkhilu. Akhraja yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Minaz zulumat yukhriju. Akhraja yukhriju. Adkhala yudkhilu. Penambahan dengan kan. Jadi Allah akan memasukkan, itu janji Allah. Ada seorang Syiah datang ke pejabat, ya tak? Dia maknanya cuba menimbulkan keraguan pada akidah. Ya, dia cubakan menimbulkan keraguan pada akidah untuk mengatakan bahawa untuk masuk syurga itu, jannat itu mesti keturunan. Ya tak? Mesti keturunan Nabi. Ya, mesti keturunan Nabi. Bagi kita bukan soal mal, bukan soal keturunan. Bagi kita ialah janji Allah. Allah janji innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannat. Sebab apa? Sebab wa kulla syai'in ja'alna, disebut dalam satu ayat yang lain, dia katakan bahawa setiap sesuatu itu ada bersebabnya. Ya, macam mana bunyi ayatnya? Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Ya tak? Maknanya setiap sesuatu itu ada sebab. Jadi maknanya walaupun kita tahu amal kita tidaklah layak sepenuhnya untuk melayakkan kita ke syurga, tetapi Allah menyediakan sebab-sebab. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu mengikut jenis amalan. Kalau ada amal imannya, ada amal solehnya, ya tak? Iman tu saya sebut amal, dipanggil amal batin, ya. Iman tu amal batin, amal batin. Jadi kalau ada iman dan ada amal yang zahirnya, ya, amal yang zahirnya, maka yudkhil, ya, Allah akan masukkan mereka ke dalam jannat. Tuan-tuan dan puan-puan, amilus solihat ini sama ada fardu ataupun sunat. Terutama kalau dalam pengajian ilmu, itu amal soleh tu. Jadi ada orang dia tak nak tazkirah, alasan dia tarawih. Ya, ni biasanya masjid-masjid yang payah nak masuk lah, sempit, tak muat. Dia lupa tarawih tu sunat, sedangkan tazkirah tu adalah wajib, pasal ada ilmu dalamnya. Ya, sebab daripada tazkirah itu kita dapat ilmu, tak? Tentang amalan kita, tentang puasa. Tiba-tiba dia tentang tazkirah. Apa-apa tazkirah, kami nak tarawih. Dia lupa dalam tazkirah tu ada ilmu, dalam ilmu tu ada kewajipan. Tazkirah tu hanyalah sunat. Dia lupa, ya tak? Dia lupa pula sejarah bahawa umat Islam di bulan puasa bukan sekadar tarawih, ya tak? Perang langsung. Ya tak? Perang Badarnya, perang Fathu Makkahnya, sudah, ya. Dia lupa sejarah itu, ya. Jadi maknanya sebenarnya amal solihat itu termasuklah amal wajib dan amal sunat. Bahkan apabila bertentangan, maka kita kena utamakan yang wajib. Ya, kita kena utamakan yang wajib. Katalah kita masuk masjid, tiba-tiba orang tengah mengajar benda yang kita tak faham, faraid. Kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, sunat. Duduk dengar faraid itu pasal kematian ibu, bagaimana, siapa dapat waris, siapa yang dapat maknanya kita kata harta dia,
Kita tak tahu, sedangkan ibu kita baru kematian. Jadi maknanya contoh tak? Jadi maknanya apakah kita nak sembang sunat lagi? Kecuali kalau benda yang diajar tu kita dah tahu. Dia ngajar arik li sukut, kita dah tahu. Ma'al gunah, kita dah tahu. Itu semayang lah sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau pendek lagi elok, dipendekkan. Kemudian janganlah semayang tengah orang. Ya Allah, orang tengah mengaji semayang. Dekat dengan guru semayang ada. Ya Allah, carilah mana sudut ke. Sudah, biarlah beradab sikit. Ya tak, kita tu dengan ilmu tu kita kita tu mesti beradab dengan ilmu. Mungkin kita tak mau, mungkin kita kata orangnya tu beringuh je lagi, itu cerita orangnya. Budak dia yang ngajar tu baru habis tahfiz, kata contoh tak. Tapi kita hormat ilmu tu. Ilmu tu dari Nabi, tak, ilmu tu ilmu Quran. Tak. Sebab itu maknanya kalaupun kita tak ada nak hormat orangnya, kita hormat ilmu tu. Jadi janganlah semayang tengah-tengah orang, tengah dunia tu. Carilah sudut dia. Jadi cepatkan semayang pasal kita nak duduk majlis yang wajib, iaitu majlis ilmu. Termasuklah tazkirah. Dia adalah majlis yang boleh kita dapat ilmu-ilmu yang wajib daripada situ, sedangkan tarawih itu adalah yang sunat. Dan amal soleh ini juga termasuk maknanya haqqullah wa haqqul ibad. Haqqullah wa haqqul ibad, maknanya menunaikan hak Allah dan menunaikan hak-hak hambanya. Itu amal soleh. Tak ada maknanya seseorang itu, ya Allah, tak, semayang sunatnya Masya Allah, tak, tiba-tiba dia tak pedulikan ibunya, tak pedulikan anak-anaknya. Haqqul ibad tidak ditunaikan, hak hamba-hamba tidak ditunaikan. Tak jadi juga, tak. Orang panggil dia Masya Allah, tak? Orang panggil dia Pak Haji, tak? Pak Haji, Masya Allah. Tapi dalam masa yang sama dialah maknanya tidak menunaikan hak waris, iaitu harta faraid. Dia tak tunaikan. Dia anak yang tua, orang panggil dia Pak Haji, mayang Masya Allah, tak? AJK masjid apa semua. Tapi dialah yang simpan maknanya harta faraid untuk tidak diagihkan kepada adik-beradik. Tak jadi. Amilus solihat bukan hanya haqqullah, amilus solihat termasuklah haqqul ibad, menunaikan hak hamba-hambanya. Jadi kalau dah tunaikan hak hamba dan hak Allah, tunaikan sunat dan fardu, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang haram dan juga yang kita kata yang makruh, yang mampu kita tinggalkan, maka Allah janji begitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apa janji Allah? Yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannat. Dia tak sebut jannah, Allah Ta'ala tak sebut jannah, dia sebut jannat. Ini dipanggil jamak alif ta. Dia tak sebut jamak muannas salim, kira jamak muannas salim lah tu, dipanggil sound feminine plural, jamak muannas salim. Tapi dipanggil alif ta sebab ini hakikatnya ini adalah benda yang tidak bernyawa. Jadi kita panggil jamak alif ta, tak sebut jamak muannas salim. Nah, kenapa sebut banyak? Sebab kita sedia maklum syurga, namakan syurga. Antaranya Firdaus, nombor 1 Firdaus, tak? Itu mesti tahu punya. Orang putih kata paradise, tak? Firdaus jamaknya ialah Faradis, paradise. Firdaus lagi? Ma'wa lagi? Naim, Jannatun Naim lagi? Adnin lagi? Baru 4 Allah, tak masuk kita. Firdaus, Adnin, Ma'wa, Naim, Jannatul Khuldi, Jannatul Khuldi lagi 2. Tak ingat? Firdaus, tak? Naim, Ma'wa, Khuldi. Apa tadi? Naim, tak? Udah, Naim. Adnin, tak? Adnin. Ada lagi 2 tak ingat. Kemudian disebut situ syurganya yang begitu sampai 7, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah. Artinya ada yang di atas. Jadi yang di atas itu adalah segala istananya, mahligainya, singgahsananya, keseronokannya, bandar-bandarnya, tak? Segala kediaman-kediaman mewahnya. Di bawah kediaman mewah tu adanya tajri min tahtiha. Di bawah syurga tu, di bawahnya ada tajri pula. Kali ini disebut anhar.
bukan satu, sungai-sungai juga. Aceh sebut sungai apa? Nahrin min labanin musaffa. Kemudian asal, labanin bukan musaffa, labanin lam yataghayyar ta'muhu, asalin musaffa, khamrin ladzatin lish syaribin, ma'in asinin. Ya tak? Ada 4 ya. Setidak-tidaknya satu disebut sungai daripada asal. Apa makna asal? Asal ialah madu, musaffa, yang sudah disaring. Sungai daripada madu yang sudah disaring. 2, khamrin, arak, iaitu daripada minuman air. Ladzatin, yang lazat. Lisyaribin, bagi orang yang meminumnya. Lagi, labanin, susu. Lam yataghayyar, tidak berubah. Ta'muhu, rasanya. Susu kita ni berubah rasa. Kalau dah sekian lama, dia akan berubah rasa. Ini tak. Labanin lam yataghayyar ta'muhu, ya tak? Jadi dah ada 3 di situ. Kemudian ada juga disebut mima'in asinin, air tawar, ya, air yang tawar. Jadi apa nama ni, tebing-tebingnya daripada zabarjad, daripada zamrud, ya tak? Ya, maknanya daripada permata, dia punya lantainya daripada permata, tebingnya daripada maknanya permata. Jadi keindahan sungai itu, kemudian dia pula boleh terpancar dalam kediaman masing-masing. Ya tak? Ianya maknanya terpancar di kediaman masing-masing. Di kediaman masing-masing pula ada nama lain pula, salsabila. Ya tak? Ada, ya tak? Ada pula di kediaman masing-masing itu ada namanya kafura, ada namanya salsabila, ada namanya zanjabila. Jadi dalam kediaman masing-masing dalam syurga tu udah ada pula, ya tak? Terpancar sungai yang masuk ke dalamnya bagai dalam tempat masing-masing tu jadi macam mata air. Dia jadi macam mata air. Jadi maknanya ada salsabila, ada zanjabila, ada kafura, ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ya tak? Yang akan maknanya kita kata membuat-buat untuk ahli syurga tu tadi. Jadi syurga itu gambarannya ialah naungan, gambarannya adalah singgasana, gambarannya adalah mereka berehat-rehat, berseronok-seronok. Ini lawan kepada ya'budullaha ala harfin, mereka yang sembah Allah di tepian gelanggang. Jadi tuan-tuan, innallaha yaf'alu ma yurid, Allah berbuat apa yang ia mahu. Yurid daripada arada yuridu, fa'alun lima yurid. Dia tak? Fa'alun lima yurid, Allah berbuat. Innallaha yaf'alu ma yurid. Apa maksudnya? Allah nak memuliakan orang yang taat, Allah nak menghinakan orang yang maknanya kita kata maksiat. Itu maknanya Allah yaf'alu ma yurid. Allah nak memuliakan ikram al-muti'in dan ihanah, menghinakan al-asin, orang yang maksiat. Ihanatul asin wa ikram al-muti'in. Allah boleh memuliakan siapa yang taat, Allah boleh menjatuh hinakan orang yang maksiat. Itu maknanya Allah berbuat apa yang ia kehendaki, ma yurid. Ya. Jadi timbul perbahasan, Ustaz, bukankah ada hadisnya masuk syurga itu dengan rahmat Allah? Ya tak? Yalah, tentulah bila orang itu beriman dan beramal soleh, takkan dia tak ada mengharapkan rahmat Allah. Ya, memang masuk syurga itu sebenarnya kalau dengan amal soleh kita tak cukup, tak upaya, ya tak? Pernah dalam hadis yang tuan-tuan pun ada baca, seorang ditanya oleh Allah di padang mahsyar, kamu masuk syurga dengan apa? Dia pun jawablah, dengan amal soleh saya lah ya Allah. Jadi Allah Ta'ala ambil sini amal soleh kamu, cebok sini mata kamu kejap, ya tak? Lalu ditimbanglah mata dengan amal soleh, tengok berat mata lagi ya. Lalu Allah Ta'ala tanya, kamu masuk syurga dengan apa? Oi, dengan kasih sayangmu, budi bicaramu dan rahmatmu ya Allah. Pasal apa? Rupanya amalannya tak cukup ya. Tetapi di kalangan orang yang amanu wa amilus solihat itu,
tentulah di antara amal soleh itu mengharapkan rahmat daripada Allah. Jadi maknanya di situ bahawa tak akan mungkin orang itu beriman, beramal soleh tapi tak ada mengharapkan rahmat daripada Allah SWT. Jadi dalam ilmu tasawuf dia letak bahawa masuk syurga itu adalah dengan rahmat Allah. Ya, dalam ilmu fiqahnya ialah iman dan amal. Ya, dalam ilmu fiqahnya iman dan amal. Tetapi naik lagi dalam ilmu tasawufnya ialah rahmat Allah lah. Sebab iman dan amal kita tak seberapa. Jadi perlunya kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji. Daripada situlah kalau Allah dah janji, Allah tak akan mungkiri. Bila Allah kata innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannat, jadi kita harapkan semoga kita termasuk dalam kelompok itu dan kena ada keyakinan begitu. Ya, kena ada, dia menjadi suatu akidah. Syurga adalah untuk orang yang beriman dan amal soleh. Orang yang tak beriman, tak beramal soleh, jangan harap nak masuk syurga. Ini akidah yang mesti ada, keyakinan yang ada, supaya jangan kita lari. Ya. Tafsirannya katanya, setelah Allah menyebut orang-orang yang sesat, tersesat dan yang imannya masih mengambang, belum mantap, iaitu ya'budullah ala harfin, bila susah mulalah lari, bila senang baru nak beriman dan beramal dan nak berakidah. Jadi yang belum mantap, dalam ayat ini Allah menyebutkan keadaan orang yang soleh dan bahagia, yang beriman dengan sepenuh hati, membuktikan keimanan dengan perbuatan. Membuktikan itu dipanggil saddaqahul amal. Saddaqa yusaddiqu tasdiq. Tasdiq itu maknanya membenarkan, membuktikan. Ya, membenarkan dan membuktikan. Kalau bahasa sekarang, tasdiq ini macam cop moho, itu dipanggil tasdiq, ya, cop moho. Dengan perbuatan amal, menjauhi segala mungkar dan maksiat. Orang yang demikian Allah janjikan maknanya termasuk amal soleh ialah meninggalkan kemungkaran kerana Allah. Pun ditulis amal soleh, ya. Lagi sekali, ya, meninggalkan kemungkaran kerana Allah pun ditulis amal soleh. Kalau kita tinggalkan kemungkaran kerana malu, itu tak jadi amal soleh. Kita tinggalkan kemungkaran kerana tak lalu, itu tak jadi amal soleh. Kita tinggalkan kemungkaran kerana Allah, barulah jadi amal soleh. Ada seorang sahabat Nabi kan, bila berdepan dengan musuh, seorang tabi'in tak silapnya, berdepan dengan musuh, nak dipenggalnya leher musuh tu, tiba-tiba musuh ludah muka dia. Tak jadi penggal, ya, tak jadi dia memenggal leher musuh. Musuh pun terkejut, kenapa tak jadi? Dia kata, aku sebenarnya nak penggal kamu kerana Allah, bukan kerana marah, kerana ludah. Oh Allah, saat-saat itu pun boleh lagi, ya. Ya, saat-saat itu lagi boleh buat kerja ini kerana Allah, bukan kerana marah, bukan kerana geram, ya, bukan kerana, maknanya kita kata terbawa-bawa dengan perasaan. Masih itu tu dia menyaring lagi, ya tak? Subhanallah, ya. Dia buat sesuatu kerana Allah, ya. Jadi orang yang demikian itu Allah janjikan kepada mereka akan ditempatkan dalam syurga, diberikan kehidupan yang bahagia, khalidina fiha abada, kekal abadi di dalam akhirat. Wallahu alam, kita berhenti di situ. Man kana yazunnu allan yansurahullah. Itu ayat yang ke-15. Hari ini kita berapa puasa, ya? 14. Bawa gaya macam satu ayat satu je dapat, ya tak? InsyaAllah, tengoklah macam mana. Tak ada pun kita sambunglah nanti, ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.